240 syur dikemukakan dalam laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 2. Lebih 790,000 rakyat Malaysia disenarai hitam Jabatan Imigresen. Pasukan khas ditubuh kaji harga barang keperluan pengguna. Assalamualaikum, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dan saya Atika Memenaim. 240 syur dikemukakan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2016 Siri 2 yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Ia bagi membolehkan tindakan pembetulan serta penambahbaikan diambil di peringkat persekutuan dan negeri. Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Mohamad memaklumkan daripada jumlah itu, 74 syur dikemukakan terhadap aktiviti kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan. 36 syur lagi bagi pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan, manakala 130 syur bagi pengurusan aktiviti kementerian, jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri. Sementara itu, 19 pengauditan prestasi dan 8 pengauditan pengurusan syarikat kerajaan telah dilaksanakan bagi LKAN 2016 Siri 2. Peringkat negeri menyaksikan 25 pengauditan prestasi dan 11 pengauditan pengurusan syarikat kerajaan negeri telah dijalankan. Jabatan Audit Negara akan memberi taklimat berhubung dengan isu-isu utama yang dibangkitkan dalam laporan tersebut kepada ahli-ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara. Kandungan dan sinopsis LKAN 2016 Siri 2 boleh dilayari menerusi laman sesawang Jabatan Audit Negara seperti tertera mulai hari ini. Dalam laporan audit itu juga, Kementerian Jabatan dan Agensi Kerajaan didapati mempunyai perancangan yang baik dalam melaksanakan program, aktiviti dan projek meskipun terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditangani segera. Kelemahan itu perlu ditangani bagi memastikan sesuatu program, aktiviti dan projek dapat dilaksanakan dengan cekap ekonomi dan mencapai objektif yang ditetapkan. Justru laporan turut mencadangkan Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Jabatan yang berkenaan agar menjalankan pemeriksaan menyeluruh. Ia bagi menentukan sama ada program atau projek lain mempunyai kelemahan sama, memandangkan pengauditan yang dijalankan Jabatan Audit Negara adalah berdasarkan pensapailan dan skop tertentu. Selain itu, Ketua Perkhidmatan atau Ketua Jabatan disyorkan untuk menubuhkan jawatan kuasa siasatan terhadap isu-isu yang mempunyai unsur penyelewengan dan pembaziran. Seterusnya, mengambil tindakan tegas seperti mengenakan tindakan tata tertib atau surcharge terhadap pegawai yang cuai ataupun gagal. Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC, Datuk Seri Hassan Arifin berpuas hati dengan laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 2. Bagaimanapun, beberapa kementerian dan agensi bakal dipanggil memberi penjelasan berhubung isu yang dibangkitkan, antaranya Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak. Kita akan memanggil khususnya kementerian yang ada kepentingan masyarakat, umpamanya Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan pembinaan kemudahan-kemudahan sukan kepada belia-belia. Yang keduanya kita akan panggil Pelabuhan Bintulu, Lembaga Pelabuhan Bintulu. Dan yang ketiganya kita akan panggil Malaysian Malaysian Venture Capital. Dan ada lagi beberapa kementerian yang akan kita panggil untuk memberi penjelasan. Datuk Seri Hassan ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat PSC di bangunan Parlimen.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA menubuhkan pasukan khas yang akan mengkaji harga barang keperluan pengguna. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pasukan tersebut akan diwujudkan dalam masa terdekat. Datuk Seri Hamzah berkata pasukan itu akan memberi perhatian terhadap harga barangan basah memandangkan barang keperluan lain seperti beras, minyak masak dan tepung telah berada di bawah kawalan KPDN-KK. Mengulas saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya pasukan khas itu ditubuhkan ketika merasmikan karnival jualan mega di Ipoh Sabtu lalu. Kalau ikan dia keluar, nelayan keluarkan pemborongan lisennya di MOA, jadi kita tak boleh nak masuk campur. Jadi ini semua akan kita kaji macam mana supaya kalau saya boleh ambil alih, saya akan ambil alih, dan kita bagi nak memastikan orang tengah ni tahu ya ini keadaannya, kalau tidak kita tarik balik lesen dan sebagainya. Semua ni akan kita buat kajian dan akan kita kerjasama dengan MOA tentang konsep total supply chain, nak memastikan supply sustainable dan orang tengah tidak mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan. Penubuhan pasukan khas itu juga bertujuan membanteras penglibatan orang tengah yang menyebabkan barang keperluan pengguna dijual melebihi harga sepatutnya. Datuk Seri Hamzah ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan 2 Siri 2 2017 di Ibu Negara. Perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk yang dipindahkan ke pusat-pusat penempatan sementara menunjukkan peningkatan pada sebelah petang. Sehingga 6 petang tadi, seramai 876 penduduk terjejas daripada 236 keluarga berada di 16 buah pusat pemindahan. Mereka terdiri daripada penduduk di 7 jajahan seluruh negeri. Aplikasi Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan paling ramai terjejas adalah penduduk jajahan Kota Baru iaitu seramai 412 penduduk yang ditempatkan di 3 buah pusat pemindahan. Jajahan lain Pasir Putih 245, Pasir Mas 107, Machang 8, Tanah Merah 187, Kuala Kerai 8 dan Bachok 9. Dan setakat ini hanya paras Sungai Golok di Rantau Panjang telah melepasi paras bahaya dengan merekodkan bacaan 9.54 meter. Ekoran peningkatan itu, penduduk diminta bersiap sedia dan berjaga-jaga menghadapi sebarang kemungkinan. Mari tengok semua lah air para ada pada sungai ni. Ada rojel bak ni. Meningkat lah sikit air ni naik ni. Rusnya orang kampung duk menipel ni. Sentiasa takut lah dengan air naik ni kan. Tapi disebabkan kita duduk di sungai, jadi orang kata kalim dah. Dia kalim dengan keadaan hujan, dengan keadaan air naik ni pun kita dah macam biasa lah. Tapi takut tu sentiasa ada lah. Dua lagi sungai iaitu Sungai Golok di Jenab dan Sungai Kelantan di Tangga Kerai pula berada pada paras berjaga-jaga, manakala sungai-sungai utama lain masih di paras normal. Hujan lebat sejak Khamis lalu menyebabkan beberapa kawasan rendah di Pasir Putih, Kelantan dilanda banjir. Sekolah Kebangsaan Cangai merupakan sebuah daripada 3 pusat pemindahan yang dibuka untuk jajahan Pasir Putih. Sebaik dibuka 4 petang semalam, seramai 147 penduduk daripada 77 keluarga berpindah sementara ke pusat pemindahan ini. Permulaan banjir pun semua kita telah tempatkanlah barang-barang keperluan dari sudut makan minum apa semua di pekalah hadapan, dan persediaan barang-barang pun dah dipenuhilah. Sementara itu, penduduk mengambil keputusan berpindah lebih awal ke pusat pemindahan kerana bimbang soal keselamatan selain mengelak kesulitan pada saat-saat akhir. Bagi mau JKN je boleh tak tahu. JKN je bagi.
Nak mari serah mari tu hak tara negeri pun mari. Mari tu kau tu mula tu belaka. Tiap-tiap tahun tu kena sama. Dia buat mana-mana pun bersedia awak. Jadi tidak jadi bermasalah semuanya. Ada tanam orang tu malu saja lah kan. Saya ucap terima kasih kepada semua yang terlibat tu. Terutama JKM lah supaya rela ke apa. Pihak polis hok mindah kita ke apa. Dua pusat pemindahan lain yang dibuka di Pasir Putih adalah SK Wakaf Raja dan Sekolah Rendah Kebangsaan Kamil. Seramai 790,186 warga Malaysia telah disenarai hitam Jabatan Imigresen daripada meninggalkan negara ini. Daripada jumlah tersebut, 447,890 orang disenarai hitam kerana tidak membayar pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Ketua Pengarah Imigresen Datuk Mustafar Ali berkata sejumlah 447,890 peminjam PTPTN yang tidak membayar semula pinjaman merupakan golongan terbesar yang dikenakan sekatan perjalanan ke luar negara. Selain itu, katanya beberapa jabatan lain turut mempunyai nama yang disenarai hitamkan, termasuk Jabatan Insolvensi seramai 138,028 orang, LHDN 107,884 orang, KWSP 7,024,000 orang, Jabatan Kastam 6,091, Jabatan Imigresen 1,543 orang, manakala selebihnya melibatkan agensi-agensi lain. Justru bagi mengelak masalah sebelum ke luar negara, Jabatan Imigresen menyediakan perkhidmatan kios prasemakan senarai hitam bagi membolehkan rakyat Malaysia menyemak status mereka sebelum ke luar negara. Datuk Seri Mustafar ketika melancarkan kios prasemakan senarai hitam di KLIA Sepang berkata, buat masa ini 3 kios disediakan di Terminal Utama KLIA dan pihaknya sedang berbincang dengan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB untuk membuka kios yang sama di KLIA 2 dalam tempoh sebulan. Teknologi kios berkenaan turut mengesan pasport hilang dan sah kurang daripada 6 bulan serta suspek senarai hitam dimiliki lebih daripada 1 pasport. Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS, dasar-dasar negara dapat dilaksanakan dengan lebih efektif berbanding cara konvensional. Malah Datuk Seri Najib Tun Razak menyatakan Pusat Transformasi Bandar UTC merupakan contoh terbaik NBOS. Ketika menjawab soal lisan yang dikemukakan Ahli Parlimen Libaran, Datuk Jusli Ajirul, Perdana Menteri turut memberitahu inisiatif NBOS juga membolehkan kerajaan mengoptimumkan perbelanjaan untuk manfaat rakyat dengan kaedah paling cekap. Contohnya, pada masa ini terdapat 20 UTC di seluruh negara dengan penjimatan pembangunan sebanyak 2 bilion ringgit. Memandangkan UTC dilaksanakan dengan mengubah suai bangunan sedia ada serta tempoh pelaksanaan yang pantas purata selama 10 minggu. Sambutan dan permintaan rakyat terhadap perkhidmatan UTC amat menggalakkan, di mana sejak tahun 2013 UTC telah memberi perkhidmatan pada lebih daripada 54 juta orang pengunjung. Datuk Seri Najib turut memaklumkan NBOS merupakan pemangkin penting kepada matlamat jangka panjang transformasi nasional TN50. Malah diyakini usaha berkenaan berupaya menjadikan Malaysia 20 negara terbaik dunia. Inisiatif ini juga menggambarkan kreativiti serta inovasi merupakan budaya yang perlu diterapkan dalam setiap peringkat masyarakat. Produktiviti buruh negara catat pertumbuhan 4.2% bagi suku ketiga tahun ini, lebih tinggi daripada sasaran purata pertumbuhan tahunan sebanyak 3.7% yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Perdana Menteri menyatakan angka berkenaan berdasarkan pertumbuhan mampan keluaran dalam negara kasar pada kadar 6.2% dan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 2% bagi tempoh yang sama.
Sektor pertanian menyumbang 5.2% kepada peningkatan produktiviti buruh, manakala sektor pembuatan 5.1%, pembinaan 4.8% dan perkhidmatan 3.7%. Capaian produktiviti buruh setakat ini lebih memberangsangkan dan ia selari dengan hasrat kerajaan untuk mencapai ekonomi yang didorong oleh produktiviti. Majlis ini percaya pencapaian berkenaan dapat dikekalkan untuk menghasilkan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan serta bersifat inklusif yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Datuk Seri Najib berucap merasmikan Majlis Penyerahan Surat Pelatihan Pengerusi Nexus Productivity dan pelancaran laporan produktiviti buruh negara bagi suku ketiga 2017 di Parlimen. Terdahulu Perdana Menteri menghadiri mesyuarat kedua Majlis Produktiviti Negara yang turut dihadiri beberapa Menteri Kabinet dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Mesyuarat antara lain memutuskan National Oversight Productivity Council NOPC diserap di bawah Majlis Produktiviti Negara bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan blueprint produktiviti Malaysia secara keseluruhannya. Lebih 225,000 wanita telah menerima manfaat program subsidi mamogram menerusi perbelanjaan RM41.1 juta sepanjang 2013 hingga tahun ini. Bagaimanapun, bagi tempoh Januari 2013 hingga 2017, 265,830 wanita telah menerima vaksinasi Human Papillomavirus HPV melalui program yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Serentak dengan itu, kementerian mengharapkan kerjasama wakil rakyat serta NGO dalam menyebar luas program ini, terutama golongan wanita di pedalaman. Program subsidi ujian mamogram ini, seperti mana saya sebut tadi, memang kita bawa sampai ke peringkat bawah. Dan kita juga meminta bantuan daripada kumpulan-kumpulan wanita di peringkat akar umbi, antaranya selain daripada NGOs, kita juga meminta bantuan daripada Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga di setiap parlimen untuk menyebar luaskan program-program ujian mamogram ini supaya sampai kepada wanita kita, termasuk mereka yang berada jauh di luar bandar. Timbalan Menteri turut menjelaskan bahawa kementerian menyediakan kemudahan pengangkutan kepada penduduk luar bandar bagi menerima bantuan. Dan ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Dr. Noraini Ahmad, Datuk Azizah memaklumkan kepada sidang angka penerima subsidi paling ramai adalah Sarawak, iaitu 40,173 wanita diikuti wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang masing-masing 39,463 individu dan 24,820 wanita. Sejak Januari tahun lepas sehingga September tahun ini, seramai 92,926 usahawan muda dan desa terlibat dalam program e-usahawan. Dan ketika menggulungkan perbahasan rang undang-undang pembekalan 2018 peringkat Jawatankuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia, timbalannya Datuk Seri Jalani Johari berkata daripada jumlah berkenaan, 27,170 peserta telah melaporkan jualan tambahan sebanyak RM112 juta. Manakala dalam tempoh yang sama bagi program e-rezeki pula melibatkan 101,693 orang dengan 57,572 daripadanya berjaya menjana pendapatan terkumpul RM81 juta. Jelas Datuk Seri Jalani lagi bagi kedua-dua program berkenaan yang mencatatkan peningkatan nilai jualan terdiri daripada lebih 50% golongan wanita. Inisiatif e-rezeki dan e-usahawanan yang bertujuan untuk merakyatkan ekonomi digital kepada golongan sasaran termasuk golongan berpendapatan rendah, penduduk luar bandar, golongan belia dan usahawan kecil yang termasuk di bawah kumpulan B40 dan M40. Program e-usahawan menyediakan latihan kepada usahawan untuk menimba ilmu dan kemahiran menggunakan platform digital dan media sosial sebagai media meluaskan pasaran serta meningkatkan
jualan. Tambah beliau lagi, pembangunan ekonomi digital bakal dirancangkan lagi dengan pengenalan Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ yang bakal menggalakkan lagi sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi memudahkan untuk ke pasar. Perbicaraan kes bunuh Kim Jong Nam, saksi ke-19 pakar perunding perubatan forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Nur Liza Abdullah hari ini memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Beliau memberitahu mahkamah pengecilan anak mata dan seluar dalam yang dipenuhi kotoran najis. Bukti jelas menunjukkan mangsa diracun. Dr. Nur Liza yang merupakan salah seorang daripada 2 orang doktor yang mengendalikan bedah siasat ke atas mangsa Jong Nam turut memberitahu berdasarkan hasil ujian autopsi dan makmal penyebab kematian mangsa adalah keracunan agen saraf akut VX. Jelasnya kesan keracunan itu menyebabkan otot lumpuh dan pergerakannya berkecamuk sehingga menyebabkan najis terkeluar dengan sendiri. Dalam pada itu, saksi ke-18 Sarjan Samsul Bahrin Abdullah yang bertugas di Balai Polis KLIA 2 memaklumkan beliau menghubungi Kedutaan Korea Utara pada 13 Februari lalu bagi memaklumkan kematian Kim Jong Nam. Panggilannya dijawab seorang lelaki yang memperkenalkan diri sebagai kaunselor Kedutaan Kim Jong So. Kim Jong So hadir di Jabatan Forensik Hospital Putrajaya keesokan harinya. Perbicaraan diteruskan esok di hadapan Hakim Dato' Azmi Arifin. Kumpulan Ambank menyasarkan 50% permohonan pembiayaan kenderaan melalui terminal aplikasi mudah alih MAT atau MAT dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ambank, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata, jumlah itu adalah sekitar 7,500 daripada keseluruhan 15,000 permohonan pembiayaan kenderaan yang diterima setiap bulan. What you have out there in the market is more of a point of submission, meaning that digitally point of submission, and then you have some people at the back end who does then the manual configuration to see whether the loan is approved or not. But in our instance, if you are a straightforward EPF contributor, which most of us are, and you're working in a kind of reasonable profession, you meet the requirements, you should be able to walk out from the showroom with the car that you want. Beliau ditemui media selepas Majlis Perasiman MAT di Ibu Negara. MAT membolehkan urusan permohonan dan kelulusan pinjaman dilakukan dalam tempoh 30 minit berbanding seminggu menerusi kaedah konvensional. Sejak dilancarkan 1 Julai lepas, Ambank telah menerima lebih 2,400 permohonan, namun kadar kelulusan adalah sekitar 40 hingga 50%. Dalam pada itu, Datuk Sulaiman menjelaskan institusi kewangan berjaya menjimatkan kos sekitar 70 hingga 80 juta ringgit atau 1.4 juta jam setahun. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sedang menjalankan siasatan audit terhadap 15 bank pesisir yang beroperasi di wilayah Persekutuan Labuan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pematuhan LHDN, Abdul Manap Din berkata, siasatan itu bagi menentukan sekiranya terdapat sebarang ketirisan pengelakan cukai. Kita sedang menyemak, mendapatkan maklumat. Tapi maklumat awal kita dah perolehi. Itu yang kita pursue the issue. Kedua-dua. Bank tempatan pun ada, luar negara pun ada. Tahun ini LHDN sedang menangani banyak kes berkaitan ketirisan sebanyak 442 juta ringgit dan pendakwaan yang melibatkan nilai 134 juta ringgit. Abdul Manap merasmikan OPS Mega Peringkat Nasional 2017 iaitu siri penerangan mengenai 3 komponen cukai iaitu pendidikan cukai, aktiviti pungutan dan aktiviti audit serta siasatan. Ia berlangsung mulai 20 November hingga 1 Disember ini. Abdul Manap turut memaklumkan setakat ini LHDN berjaya mengutip cukai berjumlah 109 bilion ringgit. Beliau optimis mampu mencapai sasaran yang ditetapkan 127 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini. Kita target still 127, internal target lah. InsyaAllah kita ada ruang. Dengan syarat kita sama-sama bekerja lah. Sebulan lagi. Ya, ada sebulan lagi. Sebab trend tu berbeza.
Pembayaran cukai ni trend berbeza, dia tak adalah sama. Kalau hujung tahun tu adalah trend dia. Dan kita pun mempunyai beberapa kes besar yang kita akan selesaikan. Mengulas mengenai sasaran kutipan cukai baru tahun depan, beliau menjelaskan kerajaan menetapkan kutipan berjumlah RM134.7 bilion. Sasaran itu mampu tercapai walaupun bajet 2018 melaksanakan pengurangan kadar cukai individu melibatkan 261,000 pembayar yang dianggarkan berjumlah RM1.3 bilion. Justru LHDN sedang mempergiat pelbagai aktiviti serta promosi bagi mencapai sasaran ditetapkan tahun depan. Sejak bertahun-tahun, negara-negara Islam telah mengalami ancaman keganasan pada tahap yang berbeza, namun belum pernah melakukan koordinasi dan komunikasi yang kuat melibatkan mereka. Atas sebab itu, lahirnya Islamic Military Counter-Terrorism Coalition IMCTC yang disertai 14 negara Islam memulakan mesyuarat pertamanya di Riyadh, Arab Saudi. Malaysia diwakili Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammed bin Salman yang juga putera mahkota negara itu berkata, ia merupakan pertemuan bersama yang pertama Menteri-Menteri Pertahanan negara-negara Islam dengan tema bersekutu menentang keganasan. Dalam ucapannya, baginda mendahului dengan menzahirkan ucapan takziah terhadap keluarga mangsa serangan masjid di Sinai, Mesir Jumaat lalu yang mengorbankan 305 mangsa. Harapannya agar setiap anggota dapat memperkuat kerjasama dalam bidang ketenteraan, budaya, media, pelaburan ekonomi, agama dan ideologi untuk merealisasikan matlamat bersama memerangi keganasan. Dalam mesyuarat ini, Lieutenant General Abdillah Al-Saleh dilantik sebagai Setiausaha Agung IMCTC. IMCTC berpangkalan di Riyadh dengan mesyuarat berkala akan diadakan setiap tahun. Arab Saudi akan menyumbang $107 juta Amerika untuk pembinaan ibu pejabat gabungan itu. Penubuhan IMCTC diumumkan pada Disember 2015 oleh putera mahkota Saudi. Pada Disember tahun lalu, sejumlah 41 negara-negara Islam termasuk Malaysia menyatakan persetujuan menyertainya. Bagaimanapun, Qatar tidak termasuk dalam mesyuarat ini. Begitu juga dengan Iran, Iraq dan Syria yang tidak menyertai kumpulan ini. Dua wartawan masing-masing dari Malaysia dan Singapura yang sudah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Myanmar atas kesalahan secara haram menerbangkan drone di bangunan Parlimen negara itu sekali lagi dibawa ke mahkamah atas tuduhan berasingan. Dan kali ini mereka berhadapan pertuduhan mengimport drone. Rakyat Malaysia Mok Choi Lin dan seorang warga Singapura Lau Hon Meng tiba di mahkamah di Naypyidaw untuk mendengar keputusan itu bersama penterjemah dan wartawan tempatan mereka Ang Niang So dan pemandu La Tin. Mereka telah dijatuhkan hukuman 2 bulan penjara awal bulan ini atas kesalahan secara haram menerbangkan drone. Mereka yang bertugas untuk radio dan televisyen Turki TRT ditahan pada 27 Oktober di Naypyidaw. Akhbar yang dikendalikan oleh kerajaan sebelum ini melaporkan wartawan tersebut mahu mengambil gambar bangunan parlimen dan pagoda di Naypyidaw apabila ditahan pengawal keselamatan. Kemenangan di terbuka Hong Kong jelas membangkitkan kembali keyakinan dan rentak permainan Datuk Lee Chong Wei selepas prestasi kurang memberangsangkan sebaik tamat kejohanan dunia Ogos lalu. Ditemui di KLIA sebaik tiba dari Hong Kong, Datuk Lee Chong Wei berkata selepas 3 bulan tidak menentu, dia kembali mencari kesilapan bersama jurulatihnya Hendra Wan dan hanya melakukan yang terbaik untuk menyuntik kembali semangat dalam karier badmintonnya. Sudah 3-4 bulan yang bukan perform satu match yang terbaik, and saya akan try my best and every shot, and untuk saya akan cool and just try and tak fikir itu result menang yang kalah lah. Yang penting itu lebih fokus diri sendiri main matches lah. Sementara itu, meskipun pada awalnya tidak membayangkan untuk beraksi di siri Super Final Dubai kira-kira 3 minggu lagi, Chong Wei akhirnya mengesahkan penyertaan. Kemenangan di Hong Kong pasti akan menaikkan ranking Chong Wei bagi membolehkannya beraksi di Dubai.
This is also last untuk tahun ini and last Super Series also and the final. Bukan yang senang orang mau wakil untuk top 8 pergi Super Series final ini. And akan this year akan habis, akan cuti lah. Akan spend a lot of my time to my family. Datuk Lee Chong Wei menjelaskan kepadatan jadual pertandingan tahun hadapan menyaksikan beliau hanya akan memulakan penampilan pertama pada aksi All England pada bulan Mac. Selain All England, badminton Malaysia akan padat dengan pelbagai kejohanan terutama kejohanan besar seperti Sukan Commonwealth dan Asia serta Piala Thomas. Semalam seperti ulangan final Olimpik 2016, Datuk Lee Chong Wei tidak menghampakan tampil kemas dan yakin di gelanggang untuk menewaskan jago Cina Chen Long dalam Straight Games 21-14 dan 21-19. Ini merupakan gelaran kedua musim ini dan kelima terbuka Hong Kong iaitu tahun 2009, 2010, 2013 dan 2015, kini 2017. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan menetapkan tempoh 3 tahun untuk melahirkan seorang pemain perseorangan badminton berkualiti bagi menggantikan Datuk Lee Chong Wei. Positifnya kini, barisan jurulatih menunjukkan komitmen baik dalam menggilap bakat pemain pelapis. Ada beberapa pemain yang saya melihat ada potensi dia, tapi badminton ni tak payah tunggu sampai 10 tahun lah. Saya yakin dalam tempoh masa mungkin dalam 3 tahun kita akan melihat ada beberapa pemain yang sekarang ini second layer ataupun second level akan dapat menggantikan Chong Wei. Tidak dinafikan badminton negara masih bergantung kepada Lee Chong Wei. Dalam pada masa sama, Kyrie gembira dengan kemenangan Lee Chong Wei menewaskan Chen Long di terbuka Hong Kong selepas mencatat beberapa kekalahan sebelum ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan tahniah kepada Datuk Lee Chong Wei. Dalam tweet beliau, Perdana Menteri menyifatkan Chong Wei juara yang paling berhak memenangi terbuka Hong Kong hasil usaha dan kesungguhannya yang amat membanggakan negara. Indonesia berada di landasan tepat untuk menganjurkan Tamasya Sukan Asia 2018 apabila venue utama Gelora Bung Karno sedang giat dinaik taraf bagi persediaan tamasya ini Ogos tahun hadapan. Kerja keras Jawatan Kuasa Penganjuran Sukan Asia Indonesia 2018 Ines Gok sejak 3 tahun terus berjalan lancar. Tinjauan di Gelora Bung Karno menyaksikan kerja-kerja menaik taraf sedang giat dijalankan, terutama membabitkan venue bola sepak, badminton, hoki dan memanah. So consistently to our government presentation in ABAC the last 2 weeks, so our president gave a long presentation that as a country, although we are growing, but at that time we need to balance also with growing of our economy, but also balance to our publics, our people needs. So this is why actually we have to image we want to build inside Indonesia and outside Indonesia. Beliau bercakap pada Forum Media Sukan Asia 2018 di Jakarta. Kerajaan Republik itu turut memperuntukkan kos puluhan bilion ringgit untuk memastikan tamasya berlangsung meriah. Berbekal slogan Energy for Asia, Indonesia mahu meletakkan satu tanda aras tinggi untuk negara Asia Tenggara yang berminat menjadi penganjur Sukan Asia pada masa hadapan. Bagi pihak Persatuan Penyelesaian Sukan Malaysia, kehadiran kami pada forum kali ini memang begitu baik kerana ia membolehkan kita mendapat perkongsian maklumat yang begitu banyak sekali yang dapat membantu petugas-petugas media Malaysia yang akan buat liputan di Jakarta pada tahun hadapan. Dan daripada gambaran awal yang diberikan, nampaknya perkara-perkara asas untuk memudahkan tugasan media telah pun dilakukan oleh penganjur, dan saya percaya dengan baki 8 ataupun 9 bulan lagi sebelum tamasya akan lebih banyak lagi kemudahan yang mampu dipersiapkan secepat mungkin untuk memastikan petugas media dapat membuat liputan terbaik untuk tamasya pada kali ini. Ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah Tamasya Sukan Asia selepas tahun 1962.
Jakarta dan Palembang menjadi venue temasya besar Asia itu tahun hadapan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya mematahkan 2 kes penyeludupan sisik tenggiling seberat 337 kg bernilai 4.36 juta ringgit. Ia hasil rampasan di KLIA pada 16 dan 17 November lalu. Pengarah Kastam KLIA Abdul Wahabi Abdullah berkata bagi kes pertama, anggota Kastam di Pusat Mel dan Kurier KLIA menah 5 kotak sisik tenggiling seberat lebih 125 kg bernilai 1.62 juta ringgit. Sementara 8 kotak sisik tenggiling seberat lebih 211 kg bernilai 2.73 juta ringgit turut dirampas pada 17 November. Kedua-dua rampasan dirancang cuba dieksport secara pos ke Hong Kong dari Sabah dan Sarawak. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 iaitu mengeksport barang larangan yang boleh membawa hukuman denda minimum 10 kali atau 20 kali nilai barangan yang disita atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Telah dikenal trustee dan Jabatan Kastam tengah sedang buat pensiasatan kepada individu yang terlibat di negeri Sabah dan Sarawak melalui bantuan pihak kami di sana, dan kemungkinan kes ini kita akan siasat bersama-sama dengan Jabatan Penglihatan untuk mengenal pasti mereka-mereka yang terlibat dengan memperdagangkan barang-barang hidupan liar ataupun part of hidupan liar ni, dan jika sabit kesalahan kita akan mendakwa mereka lah di mahkamah sebawah undang-undang hidupan liar. Dalam kes berasingan, Abdul Wahabi berkata pihaknya juga berjaya mematahkan 2 kes penyeludupan rokok bernilai 304 juta ringgit. Baiklah, Nasional 8 edisi Isnin 27 November berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dan segmen bersama YB menyusul selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.